أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari Jumaat penuh barakah pada hari ini untuk sama-sama kita membanyakkan amal kebaikan kita, kita banyakkan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sunnah, iaitu Nabi bersama Al-Quran memperjuangkan apa yang ada dalam Al-Quran ini. Dan hari Jumaat adalah hari untuk kita sama-sama mengingatkan kepada diri kita persediaan dalam kehidupan kita. Kita riset pada setiap minggu apakah pencapaian saya dalam beragama, dalam mendekatkan diri kepada Allah, mengikut kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa khabar ini? Alhamdulillah Ustaz ya. Hari Jumaat ini kita sama-sama bagi tuan-tuan mungkin ada yang dah pun nak bersedia pergi ke solat Jumaat ya. Dan bagi yang mengikuti sama ada secara live ataupun secara rakaman ya, ataupun ulangan ya pada jam 10 malam ataupun 6 pagi. Kita harapkan pada tuan-tuan masih lagi istiqamah dan kita nak melihat kepada halaman 340. Kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah keberkatan, kebaikan dengan ilmu yang kita akan lihat pada hari ini. Kita saksikan apakah ringkasan bagi halaman 340, iaitu pada ayat 65 kita akan melihat kepada bukti kuasa Allah dalam penciptaan laut, menghidupkan dan mematikan manusia. Ini pada ayat 65 dan 66 ya. Di situ ada tambahan di situ. Dan kemudian pada ayat 67 hingga 70 kita akan melihat tiap-tiap umat memiliki syariat dan manhaj yang sesuai, yang tidak perlu didebatkan tetapi perlu ditaati. Ini perkara yang kita akan lihat bagaimana sebenarnya syariat ini datang daripada Tuhan yang sama, Allah yang sama, yang menciptakan peraturan yang hebat di atas muka bumi ini. Dan kemudian pada ayat 71 hingga 72 beberapa kebatilan orang-orang musyrik, beberapa perkara yang perlu kita faham agar kita tidak terjebak dan juga kita yakin bahawa Quran membawa kita keluar daripada syirik menuju ketauhidan pada Allah yang penting untuk diperjuangkan. Mari sama-sama kita baca bermula daripada ayat 65 hingga 69. Adik-adik yang bercuti di kawasan Kelantan, mungkin di Kedah, di mana-mana sahaja, kita buka halaman 340 ayat 65 hingga 69 bersama Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat meneruskan lagi rutin harian kita. Mudah-mudahan terus kita menjadi istiqamah. Itulah kurniaan yang anugerah yang sangat bernilai apabila istiqamah dapat berada dalam diri kita. Kita berterusan dalam melakukan amal soleh, insya-Allah.
Baik sahabat-sahabat sekalian, kita akan baca daripada ayat ke-56 hingga ayat 65 hingga 69 muka surat 340. Teruskan share kepada semua yang menonton di Facebook, yang menonton di rumah juga boleh share dalam grup-grup masing-masing. Insya-Allah mudah-mudahan semua dapat manfaat belaka. Masya-Allah, lepas ni kita akan baca ayat-ayat sebagaimana sinopsis sebut tadi, bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita mengerti, memahami, meyakini Allah Maha berkuasa, kitalah yang sangat lemah, kita memerlukan kepada Allah, maka kita ikutlah syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan kebatilan. Baik, sama-sama kita baca ayat 65 hingga ayat 69 dengan bayati insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahr والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita bacaan daripada ayat 65 hingga 69. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi. Kita menyambung kepada halaman 340 semalam. Kita sudah pun melihat kepada Allah menyatakan pada ayat 64 bahawa segala apa yang ada di atas muka bumi ini, di langit, di bumi ini, semuanya milik Allah, ya, dan sesungguhnya Allah ini adalah Al-Ghaniyul Hamid. Allah ini adalah amat kaya, maha kaya, tak memerlukan sesiapa, dan Allah ini maha terpuji, tidak perlu pujian daripada sesiapa, ya. Jadi nak ceritakan bahawa sebenarnya Allah amat berkuasa, dan kita berbincang dalam surah Al-Hajj ini berkaitan dengan haji dan juga perjuangan untuk menaikkan nama Allah Subhanahu Wa Taala dan menyatakan Rabbunallah, bahawa Tuhan kami adalah Allah, dan kita teguh di atas perkara ini. Allah menjelaskan lagi bahawa Allah ini amat kaya, tak memerlukan sesiapa, terpuji. Kerana apa? Kerana dalam ayat 65 Allah nyatakan, Allah bawakan bukti, alam tara annallaha sahhara lakum, apakah kamu tidak melihat Allah menundukkan apa yang ada di bumi? Apa yang ada di bumi? Kita lihat bahawa dengan bumi ini kita jumpa emas, Ustaz, ya. Emas lah, kita boleh ada tanaman, balak ke, ataupun lebih daripada itu. Dengan bumi ini sendiri pun, lapis-lapisan bumi yang ada itu, batu marmar, segala perkara itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu, wal fulk, ya, bahtera di lautan. Jadi kalau bumi campur dengan lautan, kita nampak ia ada kaitan dengan tuan-tuan yang sedang berjalan menggunakan yang mungkin pernah naik kapal, ya. Ini adalah antara kehebatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Ombak boleh amat besar ketika naik kapal, tetapi kapal masih lagi selamat. Dan kalau kita katakan telefon kita pun, ya, telefon kita yang kecil berbanding dengan kapal yang besar berat ini, telefon kita yang kecil pun boleh tenggelam. Ya. Sebenarnya kapal yang berat tu lagi boleh tenggelam pasal dia lagi berat. Tetapi kerana ada peraturan-peraturan yang Allah tundukkan. Itu poin dia. Kalau tuan-tuan yang belajar fizik, ya, kita tahu bahawa ada tentang teori-teori bagaimana berat yang ada itu boleh berada di atas permukaan air. Telefon begini kita campak di atas lautan, dia akan tenggelam. Ya, boleh tenggelam. Ataupun kita ambil apa saja, kita ambil TV ni ke contohnya, ya, kita letak dalam laut, tenggelam. Tetapi kapal tidak tenggelam. Kita fikir betul-betul, mengapa jadi begitu? Rupanya Allah kata sahharalakum. Allah tundukkan. Itu yang adik-adik ataupun pensyarah-pensyarah fizik buat teori-teori pelbagai itu semua adalah ilmu yang menceritakan Allah tundukkan peraturan pada alam ini. Kalau tidak, kita tak selamat naik kapal, apatah lagi kalau pergi haji, ustaz, ya. Pergi haji, orang dulu kalau pergi haji itu kira buat kenduri lah. Betul. Kenduri satu ialah kenduri bersyukur kerana pergi haji, tapi kenduri mungkin tak balik lagi. Pasal naik kapal 2-3 bulan baru sampai ke Mekah, itu adalah satu perjuangan nyawa, bukan sekadar nak menunaikan haji itu sendiri. Jadi Allah menyatakan wal fulku tajri fil bahr bi amrihi, dengan perintahnya. Amrihi ini maksudnya dengan perintah, dengan peraturan. Itulah law ataupun peraturan dalam fizik, dalam sains yang kita belajar. Adik-adik pening kepala kadang-kadang belajar fizik ke sains ke, sebenarnya itu adalah amrih. Itu adalah peraturan yang Allah tetapkan. Ada peraturan, ya. Dan kemudian apa lagi? Wa yumsikus sama, ya, Allah menahan langit daripada dia jatuh ke atas bumi, ya. Mungkin kita tertanya-tanya, selama ni mana ada jatuh? Tak jatuh itu kerana itu adalah daripada Allah yang berkuasa, sentiasa menahan daripada bintang, matahari, bulan. Bintang banyak, ustaz, ya, berbilion-bilion. Kalaulah kita pakai sistem manusia, ya, kalau kereta api kan kadang-kadang baru ni ada kes yang dia terlanggar tu kan. Kalau satu bintang sahaja, tak payah banyak, satu bintang saja yang bertahun-tahun cahaya itu tergagal daripada orbit ni sahaja, dan dia hentam kepada bumi, selesailah kita, tak ada Quran time lagi dah, ya. Nak cerita bahawa Allah sentiasa jaga perkara ini illa biiznih, kecuali dengan izinnya. Maksudnya ada meteor yang jatuh pergi ke satu tempat dan akhirnya mewujudkan satu kawah yang dahsyat, hancur satu kawasan. Allah boleh buat perkara tersebut. Innallaha binnasi laraufur rahim. Di hujung itu Allah beritahu kepada kita, kepada seluruh manusia, bukan hanya pada orang beriman. Laraufur rahim, Allah ini amat pengasih, Allah amat penyayang. Ibu sayang kepada anaknya, ya, tetapi Allah lebih lagi sayang yang memberi, ya, kehidupan, memberi bantuan daripada kita di alam rahim sampailah kita ke alam barzakh kita. Allah jaga kita, ya. Dalam hal ini bila Allah jaga kita, wa huwallazi ahyaakum, Allah lah yang menghidupkan selepas yumitukum, mematikan, kemudian Allah akan hidupkan. Ini adalah proses, ya. Kita dulu tak ada, kemudian hidup, kemudian kita akan mati, dan kemudian kita akan hidup. Bila kita tengok tentang proses kematian ini adalah apa? Peringatan kepada kita. Allah nak ulang balik semula pada ayat yang ke-66 tersebut, innal insana lakafur. Sesungguhnya insan ini adalah dia amat kufur. Ini adalah peringatan kali kedua lah. Orang dah tengok dah banyak kali peristiwa di kubur ini, orang meninggal, tapi ada lagi manusia yang rasa macam dia tak nak bersyukur kot, ya, dengan nafas yang masih dipinjamkan. Ini yang dipelajari daripada ayat yang ke-66 ini. Jadi daripada perkara ini dah cerita tentang kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bawa balik kita kepada kehidupan syariat, ustaz. Ayat 67 kita baca sekali lagi. Maksudnya dalam hidup kita ini, syariat yang Allah bagi ini datang daripada Tuhan yang jaga kita, memang penyayang pada seluruh manusia. Kalau ada yang kata saya tak naklah sembahyang, saya apatah lagi kalau agama lain mempersoalkan kepada mengapa kena sembahyang, mengapa kena hari Jumaat pula syariat bagi umat Nabi Muhammad, bukan hari Ahad seperti Kristian ataupun hari Sabtu seperti Yahudi. Kita baca dahulu ayat 67, macam mana nak berinteraksi dengan perkara ini. Silakan.
Baik, masya-Allah, tabarakallah. Ayat 67 kita nak tegaskan sekali lagi kita pasak bagaimana kita mesti mengikut syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nak tahu betul ke tidak seorang tu hamba Allah, jadi kata dia cinta Allah, dia mesti ikut syariat Nabi. Sebab semua orang Ustaz dia mendakwa saya, semua mendakwa bahawa saya beriman kepada Allah, tapi cara langsung tak ikut Nabi. Maknanya boleh tahulah sesat ke tidak sesat. Baik, kita baca dulu ayat 67. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Likulli ummatin في الأمر ودع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, bagi setiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang harus mereka amalkan, maka tidak sepatutnya mereka berbantah-bantah dengan engkau dalam urusan syariat ini, dan serulah mereka kepada Tuhanmu, sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas jalan yang lurus. Ayat ini muncul selepas Allah cerita tentang kebesaran Allah, Ustaz ya. Masya-Allah. Kadang-kadang kita rasa macam apa kaitannya kan, ya, tetapi sebenarnya tadi Allah dah beritahu bahawa Allah berkuasa. Tak ada siapa pun yang mempersoalkan mengapa Allah bagi kapal boleh berjalan di atas air. Tak ada, Ustaz ya. Tak ada orang kata mengapa boleh pula ya, saya letak meja ni akhirnya tenggelam meja ni kat kapal, padahal tak berat pun, tapi yang kapal yang seberat beberapa tan tersebut tak pula tenggelam, kecuali 1-2 kes illa biiznih, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang biasanya kita rasa selesa, kita rasa selamat dengan dapat naik kapal, ataupun kalau kita naik kapal terbang, Ustaz ya, naik kapal terbang pun wayumsikus sama, Allah tahan daripada langit itu. Kalau Allah tak tahan kapal terbang ni, sepatutnya kita baling ini pun, Ustaz ya, dia akan jatuh juga. Tapi kapal terbang yang seberat-berat itu boleh tahan. Safa pernah ni ke? Pernah belayar di lautan. Di lautan ya. Di cruise apa sebagainya. Jadi bila sambil-sambil tu ayat ini sebenarnya seperti surah Al-Baqarah. Ada juga cerita pasal fuk ya. Tetapi di dalam surah ini ulang balik ya, dalam surah Al-Hajj. Pasal apa? Pasal sebenarnya manusia ini dia suka berhujah ya. Surah ini banyak bercerita tentang berhujah, dia berdebat untuk menyatakan tidak setujunya kepada as-saah untuk membuat persediaan ke hari kiamat. Jadi kembali balik kepada ayat ini, Allah menyatakan kalau kamu tidak argue, tidak berdebat mengapa saya ni boleh selamat naik kapal, saya ini tak boleh pula kita debat mengapa dia ni mati ya, kita tak debat, kita tahu bila dah meninggal tu habis. Maka di sini Allah menyatakan Allah yang sama memberi mansakan ya, memberikan syariat kepada kita. Setiap umat ada syariat berbeza. Nabi Musa berbeza syariatnya, tauhid tetap sama tapi syariatnya berbeza. Nabi Isa berbeza. Maka apa yang perlu kita buat? Nasiku, hendaklah kita jalankannya. Sebagaimana kita tenteram mengikuti perjalanan peraturan Allah menguruskan alam ini, Allah bagi kita syariat, kita ikut sajalah. Ya, ini seruan daripada ayat 67. Fala yunazi'unnaka fil amr. Jangan kamu menentang, maka tidaklah mereka menentang kamu dalam urusan yang ada. Pasal ada orang yang dia bangkit, dia menentang, membangkang kepada Nabi. Mengapa hari Jumaat bagi syariat ini? Ya, mengapa tak hari Ahad? Mengapa sembelih mesti dengan nama Allah? Mengapa tidak kita sembelih je pakai elektrik pen saja dah selesai? Bila ada orang yang suka berdebat begini, tuan-tuan, apa yang perlu dibuat? Wad'u ila rabbik. Seru orang ini kepada Tuhan. Jangan berdebat ya. Kerana apa? Innaka la'ala hudam mustaqim. Sebenarnya kamu wahai Muhammad berada di atas jalan yang lurus. Jangan kita berdebat, buang masa berdebat yang hanya untuk berdebat. Tetapi kalau orang bertanya soalan untuk memahami tentang syariat ini, Allah cakap wa in jadaluka faqulillahu a'lamu bima ta'malun. Kalau ada orang ajak berdebat juga, katalah Allah lebih mengetahui. Allah lebih mengetahui apa niat kamu, apa yang kamu nak. Kalau kamu nak belajar,
kita boleh sama-sama bincang. Tetapi kalau kamu nak berdebat, nak menentang kepada Al-Quran ataupun Islam, Allahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah. Allah akan uruskan segala-galanya pada hari kiamat. Fima kuntum fihi takhtalifun, yang kamu kata bahawa sebenarnya ini betul, yang ini tak betul, kamu argue tentang, berdebat tentang Quran, tentang sebenarnya Yahudi ke Nasrani ke, idea ini lebih betul, Allah akan tentukan. Jadi atas dasar itu, kita apa pelajaran daripada hal ini tuan-tuan? Jangan berdebat. Ya, kecuali apabila diminta untuk menyampaikan ilmu, ajak pada Tuhan, okey. Ya, di sini nanti kita akan belajar lagi macam mana berhujah yang Allah bawakan di dalam surah ini. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan masaka, memegang ataupun bertahan. Ini salah satu perkataan pada ayat 65, 27 kali berulang di dalam Al-Quran, ada dalam surah Al-Mulk, ada dalam pelbagai surah, menceritakan Allah berkuasa menahan langit daripada jatuh, awan jatuh ke atas rumah kita habis tuan-tuan, tetapi Allah yang menahan, menjaga. Allah amat rauf, amat sayang kepada kita. Jadi kita perlu menunjukkan kasih sayang kepada Allah kembali dengan mengikut kepada peraturan mansakan ataupun syariat yang ada. Kita berehat sebentar, kita kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard. Inna dhalika fi kitabin, inna dhalika ala Allahi yasir. Sadaqallahul azim. Tidaklah engkau tahu bahawa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya yang demikian itu telah terdapat dalam sebuah kitab, dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Petikan ayat daripada ayat yang ke-70 suratul Hajj, muka surat yang kita sedang baca sekarang, dalam muka surat 340. InsyaAllah ayat ini akan ditadabbur oleh Ustaz Fazrul sebentar lagi. Baik, alhamdulillah, sahabat-sahabat terus istiqamah setia dalam My Quran Time, baca faham amal. Kita nak mengaji sikit ilmu tajwid pada hari ini, insya-Allah. Baik, untuk ilmu tajwid pada hari ini kita nak membahaskan tentang huruf yang tebal ataupun huruf yang tebal sentiasa. Dia ada beberapa pecahan dia. Huruf yang sentiasa tebal, huruf yang kadang-kadang tebal, kadang-kadang tak tebal, dan huruf yang sentiasa nipis. Maka hari ini kita sambung lagi huruf yang tebal sentiasa, dikenali dengan huruf isti'la', iaitu huruf khussadagh tinqiz. Singkatan dia ada 7 huruf khussadagh tinqiz, iaitu huruf-huruf isti'la', yang mana 7 huruf ini adalah huruf yang sentiasa tebal. Mana-mana keadaan datang, baris atas, baris bawah, baris depan, mati pun dia tebal. Namun 4 huruf daripadanya, hari ini bertambahan sikit, ada pertambahan daripada semalam, iaitu 4 huruf daripada huruf yang isti'la' ini adalah huruf bersifat itba'. Itba' tu apa pula? Kalau belajar dulu sifat, ingat tak kita belajar sifat huruf dulu, sifat itba', iaitu suara kita tu terkepung ataupun terkurung di antara
permukaan lidah kita, lidah kita ke langit atas. Jadi suara kita berkumpul di situ, menyebabkan bertambah lagi kuat huruf tersebut. Ada 4 huruf daripada huruf isti'la yang 7 di atas itu, ada 4 huruf ditambah lagi dengan sifat itba', iaitu huruf sad, huruf dad, huruf ta, huruf dha, yang menjadikan ia lebih tafkhim ataupun lebih tebal berbanding baki 3 huruf isti'la, kha, ghain dan qaf. Ia hanya isti'la saja. Adapun baki 4 huruf sad, dad, ta, za itu bukan sekadar isti'la tapi itba' lagi, maka lebih kuatlah dia punya tebalnya. Kalau kita tengok contoh pada huruf sad, as-sadiqin, ni huruf yang ada isti'la dan ada itba', maka ada 2 sifat kuat. Dan juga huruf ta, contoh wa ta'ifah. Adapun huruf ghain pada kalimah al-ghari tebal juga, tapi satu je sifat tebal daripada isti'la, ada satu sifat kuat kat situ. Dia tidak ada itba'. Mana al-ghari, dia tidak terkurung di antara permukaan lidah ke langit atas. Juga pada huruf kha, al-khashi'in, dan juga huruf qaf, al-qanitin. 3 huruf ini 3 huruf yang bersifat dengan tebal, tapi dia tidak ditambah dengan satu lagi sifat itba'. Maka 7 huruf yang tafkhim, yang saya sebut tafkhim ataupun sifat tebal sentiasa itu, huruf kha, huruf sad, huruf dad, huruf ghain, huruf ta, huruf qaf, huruf za itu 4 huruf daripadanya martabak yang pertamalah, iaitu sad, dad, ta, za, kerana dia ada sifat apa? Sifat itba'. Apa sifat itba'? Saya ulang sekali lagi, dia suara itu terhimpit ataupun terkurung di antara lidah ini ke juga langit atas. Maka suara kita boleh sebut as-sa. Kalau kita perasan, cuba sebut di rumah, as-sa. Suara itu daripada kerongkong pergi berlegar di antara ruang antara permukaan lidah dan langit atas. Ta, at-ta, za, al-za. Itulah dad, ad-da. Jadi maka 4 huruf ni jadi lebih kuat berbanding 3 huruf yang sifat tebal juga, isti'la juga, kha, ghain dan qaf, tetapi dia tidak ada itba', dia infitah. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi berkongsi tadi tentang huruf tafkhim Ustaz ya, tebal. Dan sebenarnya bila saya mendengar ilmu ini, ilmu barulah, ilmu baru ya, baca Quran ini memang kita kena apa, orang cakap kalau menari tu dia kena ikut lenggok yang dibekalkan oleh Quran. Jangan ikut lenggok kita kan. Lenggok kita, Quran tu tak jadi seperti apa yang diperlukan. Itu ketika membaca Al-Quran kita cuba untuk mengikut rentak. Kita juga mengikut rentak alam ini. Apabila Allah bagi peraturan naik kapal tu, ikut je lah kan ya. Kalau kapal lawan ombak ataupun lawan peraturan daripada Allah Subhanahu Taala, nak buat teori baru dalam fizik, kita merana. Dan lebih daripada itu, bila Allah berikan mansakan, Allah memberikan kita syariat, kita ikutlah syariat itu Ustaz ya. Pasal bila kita ikut syariat, kita ikut kepada Allah yang mengatur alam ini cantik, yang mengatur Quran ini cantik. Jadi dia semuanya saling berkait antara satu sama lain. Kalau Quran kita tak baca, kita pun jadi rentak kita ni keras ya. Bila keras, bila kita ada syariat, kita pun akan jadi lebih keras lagi untuk mengikut. Pasal waktu solat kita kena ikut waktu solat Ustaz ni, bukan solat ikut waktu kita kan. Kita meeting pukul sekian tak habis lagi agenda, tetapi kerana ada mansakan, masanya untuk berhenti, untuk kita teruskan apabila Allah menentukannya. Jadi kita nak baca terusnya ya, pada ayat yang ke-70, bagaimana Allah sebenarnya lebih mengetahui berbandingan kita yang tahu sedikit sahaja ilmu, ayat 70 hingga ayat 72. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Fazrul. Kita nak menyambung kembali ayat yang ke-70 hingga 72. Baki daripada muka surat 340 ini untuk kita mengetahui bagaimana pentingnya ketauhidan kita betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samaa'i wal ardh. Inna dhalika fi kitabin, inna dhalika 'ala Allahi yasir. Wa ya'buduna min duni
لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-70 hingga ayat yang ke-72 ya, 3 ayat sebentar tadi Allah menceritakan kepada kita sambungan ya, bila ayat 69 Allah yang memberikan ketentuan, ketetapan hakim yang terbaik bainakum yaumal qiyamah. Di atas muka bumi ini kita mungkin akan keliru ya, keliru tengok orang sana beragama, beramal dengan perkara yang tidak mengikut pada Allah berjaya. Itu perkara keliru Ustaz ya. Tengok dia kaya pula, yang negara ini maju pula, tapi dia tak ada pula mensakan ya, tak ada pula dia sembahyang, dia tak ada pula baca Quran, tapi dia punya indeks anti rasuahnya itu ya, dia tak rasuahnya tinggi pula. Yang negara yang solat ini pula rasuahnya lebih pula kan. Adakah kerana solat itu menyebabkan kita ni okey untuk rasuah? Sebenarnya itu bukanlah mansakan. Kita bila memahami mansakan yang sebenarnya, itu akan menyebabkan kita di atas muka bumi ini berjaya dan bawa sampai ke akhirat. Jadi kita kena ada stand, kita kena ada pendirian itu ya. Tidak mudah untuk kita belok-belok ya, kita menukar-nukar ataupun nak contohnya kerana mungkin Quran ini Ustaz ya, nampaknya remaja tak berapa gemar baca, kita buat satu perubahan sikitlah. Ya, kita buat muzik-muzik sikit di sebalik ni, mungkin mereka akan lebih suka lagi sambil band sambil buat baca Quran. Itu dibuat oleh Kristian. Dalam gereja mereka masukkan muzik, ada band siap sekali untuk menyanyi agar menarik perhatian, tetapi kita kena tahu pada ayat 67 sebentar tadi, innaka la'ala hudam mustaqim. Bila kita dah dapat hidayah daripada Quran ini, kita kena tetap di atasnya. Jangan lagi kita melayan kepada hujah-hujah, idea-idea yang bercanggah dengan apa yang telah dinyatakan di dalam Al-Quran. Kerana apa? Kerana ia, kalau kita melihat pada Al-Quran ini datang daripada Allah, yang Allah nyatakan pada ayat 70, alam ta'lam, tak tahu ke kamu ya, sesungguhnya Allah mengetahui, sentiasa mengetahui ma fis sama'i wal ard. Perkataan ya'lamu itu maksudnya apa? Sentiasa mengetahui. Bukannya tahu pada masa lepas lepas tu tak tahu. Allah mengetahui pada setiap saat, bukan sekadar kepada manusia tetapi kepada alam yang cakrawala, yang pelbagai petala langit ini ya, dan bumi. Allah semua tahu apa yang berlaku. Inna dzalika fi kitab, ini semuanya telah diletakkan, ditulis di Lauh Mahfuz. Kitab ini merujuk kepada kitab yang tertulis di Lauh Mahfuz di langit atas. Allah sudah ada ketetapan-ketetapan ini dan ia mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bandingkan ayat 70 ini dengan ayat yang ke-65 awal kita baca tadi, Allah kata alam tara annallah, Allah suruh kita lihat, Allah suruh kita lihat. Tetapi kalau ayat yang ke-70 ini Allah kata alam ta'lam, apakah kamu tidak mengetahui? Kita boleh tengok saja, takkanlah tiba-tiba alam ini dipimpin ataupun diuruskan oleh sesuatu yang lemah ataupun sesuatu yang tidak muncul, tidak wujud ya. Ada yang kata bahawa ini adalah mother nature ya, ini adalah lumrah alam. Itu bukan lumrah alam. Mana mungkin kalau kita ada buku Ustaz ya, ada buku, kita kata buku ni tercetak sendiri kan, dia tiba-tiba je muncul, dia terus jadi buku begini. Itu kalau siapa yang cakap gitu, itu orang tu tak berapa siuman
kan? Mana mungkin tiba-tiba huruf pula tu boleh tulis T A F S I R, itu tersusun elok. Kita tahu mesti ada orang yang menyusun ataupun menciptakannya. Lebih daripada itu, bila kita lihat pada ayat 70 ini, Allah menemplak kepada tak ada ilmu ke? Kan, tak ada ilmu ke? Takkanlah sikit ilmu pun tak boleh fikir bahawa Allah ini mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Yang mudah pada Allah. Yang susah apa tuan-tuan? Yang susahnya kita nak mengatur kapal, kita nak belajar fizik. Bagi adik-adik yang tingkatan 4, tingkatan 5 nak belajar fizik susah. Susah mengapa? Kerana kita manusia. Kita bukan Tuhan. Yang bagi Allah mudah saja untuk menguruskan segala perkara ini. Dengan kita mengetahui perkara ini, masih lagi Allah menyatakan pada ayat 71, wa ya'buduna min dunillah, ada orang yang sentiasa mengabdikan diri kepada selain daripada Allah SWT tanpa malam yunazzil bihi sultana, tidak ada hujah ataupun keterangan. Yang pertama, dan yang keduanya tidak ada ilm, tidak ada ilmu. Jadi dua perkara ini, hujah dan juga ilmu ini adalah dua perkara yang penting kita faham dalam beragama. Dan di hujung itu Allah cakap wama lidzalimina min nasir, bagi orang yang zalim itu tidak ada pertolongan. Siapa yang zalim? Orang yang mensyirikkan Allah tanpa bukti, tanpa ilmu. Dan sumber ilmu kita Ustaz ialah daripada Quran, sultan kita pun daripada Quran, kan? Apa beza sultan dengan ilmu? Kan, itu yang ada kata sultan ni apa? Sebenarnya Quran ini adalah sultan, bukti yang amat kuat. Dan di dalamnya ini kita tengok, baca, kemudian Allah suruh kita tengok kapal, belajar ilmu. Bila kita belajar ilmu fizik ke, belajar ilmu matematik ke, ataupun calculus ke sebagainya, kita belajar, oh rupa-rupanya betul lah ini tak mungkin dibuat oleh manusia. Ya, itu ilmu. Kita luaskan lagi daripada apa yang kita perhatikan di dalam Al-Quran. Tetapi kalau orang yang zalim, dia tidak ada sultan, dia tidak ada ilmu. Ya, orang ilmu ni Ustaz ya, kadang-kadang dia tinggi belajar fizik ke, belajar sampai yang saya cerita sebelum ni, profesor tahap tinggi, kan, ada master, ada PhD, tapi bila cakap tentang Tuhan, masih lagi dia cakap Tuhannya ialah 3 dalam 1 contohnya. Tapi dia tahu dalam matematik tidak boleh ada 1 sama dengan 3, 3 sama dengan 1, kan? Dia tahu perkara tersebut. Tetapi cara berfikir orang yang zalim ini adalah rosak. Dan itu yang kita nak lihat pada ayat 72. Kita baca sekali lagi, mengapa penting sangat kita memperjuangkan Al-Quran walau ada orang yang tak berapa suka Ustaz ya. Pasal Quran ini dia hujahnya itu, bayinat itu dia pop kan. Dia kalau siapa nak berhujah dengan Quran memang akan flat, memang akan kalah. Pasal kita tengok ayat 72 bersama sekali lagi. Masya-Allah, kita dah faham makna apa sultan Ustaz sultan yang sangat kukuh kukuh. Masya-Allah, sebab dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun akal kita disuruh berfikir kerana kita akan menampak kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat-ayat yang boleh dilihat dan tanda-tanda di luar sana yang boleh kita lihat dengan mata kita, masya-Allah. Ayat 72. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Surah Al-Azim ayat 72 ini menceritakan kepada kita, dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat kami, ya, tutla alaihim ayatuna, ya, dibacakan ayat Al-Quran bayyinat yang penuh dengan penjelasan, apakah respon daripada orang yang kufur? Mereka akan al-munkar, ya, wujuh pada muka mereka ni Ustaz ni, dia rasa macam dia tak selesa dengan ayat Al-Quran dibacakan.
Tetapi apakah yang berlaku? Allah cerita di sini, yakaduna yastuna billadzina yatluna alaihim ayatina. Kalau boleh mereka ini, pasal mereka dengar al-Quran ini hujahnya terlampau kuat, nak balas tak tahu. Tak boleh dah, tak boleh balas. Ya, macam mana nak balas kan? Fizik dia cakap betul, datang daripada mestilah super power, tapi dalam masa sama dia tidak mahu mengikut kepada peraturan super power daripada Allah SWT. Jadi dia tak boleh dah balas balik. So, apakah yang dibuat? Kalau orang tak boleh balas Ustaz ya, dia geram je lah, geram, dan kalau boleh dia nak serang dia, dan lebih daripada itu dia serang dengan dia tak nak dengar, dia walk out, dia keluar daripada dewan, tak nak dengar. Saya pernah ada pengalaman Ustaz ya, kita buat program dan ada orang bukan Islam yang dengar itu, ada yang kata oh saya dapat ketenangan bila dengar Quran, tapi ada juga yang keluar daripada dewan. Jadi kita tahu bahawa tak apalah dia keluar daripada dewan, kita tahu bahawa sebenarnya mereka ada yang kufur betul-betul. Mereka akan cuba kalau boleh nak menghenyak kepada orang yang membaca Al-Quran. Tapi apa kita kena buat tuan-tuan? Kita diajarkan Allah di sini, buat apa kamu takut pada saya? Saya ni manusia, tak boleh buat apa pun. Allah ajarkan apa? Afa unabbiukum bisyarrim min dzalikum. Yang kamu takut dengan saya baca Quran, yang bawa ni tak ada apa pun. Saya ni orang biasa. Tapi lebih teruk daripada ini apa? Lebih buruk lagi, an-naru wa'adahallahu alladhina kafaru. Neraka yang akan kamu dapat lepas ini lebih teruk lagi tempat kembali yang kamu kena ambil perhatian. Tak payah takut pada saya, takut kepada azab kalau kamu kena pada masa akan datang. Ini cara penghujahan. Kalau ada orang yang berhujah, dia kata bahawa kamu ni bahaya bila bawa Quran ini, kamu ni akan mengganggu kami, kamu akan menegur kami banyak. Tak payah takut pada saya, tegur macam mana pun kan, tak boleh buat apa pun kan. Tapi kalau kamu kena azab nanti, kamu disiksa oleh Allah, itu lebih bahaya. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama, resolusi bagi halaman 340, kita perlu terus membuat kajian ya, angkasa raya, tentang lautan, tentang geologi. Semua ilmu-ilmu ini akan menyebabkan kita tahu betapa Allah amat pengasih kepada kita. Yang pertama. Yang kedua, jika ada orang yang membantah ya kepada syariat dalam agama ini, kata mengapa kena sembahyang 5 waktu ya, ataupun mempersendakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan pada mereka Allah lebih mengetahui ya. Jangan kita buang masa banyak sampai kita pun jadi stres. Yang kedua. Yang ketiga, terus membaca ayat al-Quran kepada orang yang belum beriman, kerana kita tidak tahu sama ada mereka adalah orang yang memerlukannya ataupun mereka mungkin akan melawan. Tetapi yang penting ialah kita perlu menyelamatkan semua manusia kembali ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa Allah pimpin kita di atas jalan yang lurus. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu ma'suma. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk terus kami berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami untuk terus kami mengamalkan sunnah, kami mengikut syariat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai satu kebenaran yang jelas untuk kami ikuti ya Allah. Dan perlihatkanlah kepada kami kebatilan itu sebagai satu kebatilan yang jelas, dan kurniakanlah kepada kami untuk menjauhi akan kebatilan tersebut ya Allah. Dekatkanlah kami dengan kebenaran ya Allah. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah hingga ke syurga-Mu ya Allah. Walhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita ya pada hari ini, pada hari Jumaat penuh barakah ini. Kita banyakkan berdoa tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan melihat kepada rakaman balik semula selepas asar, banyakkan berdoa ya pada hari Jumaat ini, dan banyakkan beramal. Salah satu platform untuk kita menambah amal ialah tabung gerakan Al-Quran, untuk sama-sama kita mengingatkan pada diri kita bahawa saya diberikan macam-macam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyayangi saya. Apa kata saya hari ini bagi lebih sikit untuk Allah, untuk saya perjuangkan Al-Quran yang Allah kata pada ayat 72 bahawa mungkin ada orang tak suka, tetapi ramai orang yang memerlukan
pedoman hidayah daripada al-Quran. Kita bertemu lagi ulangan pada malam ini jam 10 insya-Allah dan juga 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh MFDM. Kita doakan untuk MFDM dan juga kepada semua umat Islam terus mendapat hidayah dan seluruh manusia agar kembali kepada Quran, dan kita akan berjumpa dalam ulang kaji kita esok. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.